Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini kita dapat berada dalam majlis yang dituntut untuk kita menghadirinya. Lebih-lebih lagi kita mengaji untuk mengenal pencipta kita, untuk mengenal pentadbir kita, untuk mengenal sesuatu yang kita sembah, sesuatu yang kita patut tunduk dan patuh padanya. Nak kenal itu hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya setiap individu wajib belajar. Kerana itu dia tak tahu, tak kenal Allah, tak kenal sifat-sifatnya, tak kenal kesempurnaannya, maka hukumnya berdosa. Karena bila kita mati esok, soalan yang pertama yang akan ditanya ialah tentang Allah. Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal, tak boleh nak jawab. Tak kenal bahawa Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui, Allah itu mentadbir kita, Allah menghidup dan mematikan kita, Allah mensihatkan dan memberi penyakit kepada kita, Allah datangkan ubat untuk menyembuh penyakit kita. Akhirnya kita dimati oleh Allah Ta'ala. Kalau tak tahu yang itu, tak boleh nak jawab esok. Nak kena kenal Allah Ta'ala, baru boleh jawab. Dan untuk malam ini, Alhamdulillah, kita dapat menyambung kembali pengajian kita yang telah terputus beberapa lama. Ngaji betul-betul dalam kitabnya, tazkirah lain. Tapi yang berkitabnya ini baru nak mula balik sebelum puasa tu, sampai hari ini raya baru ni nak mula balik.
Orang Melayu rayanya sebulan. Padahal dalam Islam raya itu sehari aja. Aidilfitri itu sehari aja. Tapi orang Melayu sebulan. Saya ini baru mula ngajar. 7 hari nganggur. Hari yang ke-7. Hari yang ke-7 baru ada panggilan. Patutnya pagi tadi ada panggil. Tak ada panggilan juga, tak pergilah. Begitulah ya. Patutnya sehari aja. Bukan tak mengaji pun, sehari pun mengaji juga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuk besarnya kenyataan yang ketiga. Kenyataan yang ketiga, mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Nak tahu Tuhan tu macam mana? Sifat 20 tu macam mana? Wujud apa, qidam apa, baqa apa, mukhalafatuhu lil hawadis apa, sampai kaunuhu mutakalliman. Kena tahu. Cuma sebelum itu adalah perkara-perkara yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ini dah kita baca dulu, sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf. Mukallaf itu orang-orang yang wajib menjalankan hukum Allah. Terbagi kepada 2 bagi. Itu dah kita baca dulu ni. Ini sambungannya malam ni aja. Tajuk-tajuk itu lagi tu. Malam ni kita sambung lagi. Ada 2 bagi kita kena tahu sifat-sifat Allah tu. Yang pertama secara ijmali. Ijmali itu artinya rangkum-rangkum. Memadailah kita tahu bahawa Allah tu sifatnya sempurna belaka. Apa yang dimiliki Allah semuanya sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada kecacatan. Sempurna. Dan sifat kesempurnaan Allah itu tidak terhingga banyaknya. Cuma yang wajib kita pelajari 20. Wajib dipelajari ada. Dan kita kena tahu itu secara ijmal, secara rangkum-rangkum. Yang pertama, iaitu ringkasan-ringkasan. Yang kedua secara tafsili, kata kitab tu. Tafsili artinya secara detail. Nak tahu satu-satu, terperinci. Wujud tu macam mana, nak tahu terperinci. Idam tu macam mana, baqa tu macam mana, mukhalafatuhu lil hawadis macam mana. Itu secara terperinci, secara detail kita cakap putihnya. Jika Melayu terperinci. Bahasa tauhidnya tafsili. Dua-dua tu nak tahu. Tapi bukan semua. Tafsili ini bukan semua. Sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui satu persatu hanya 20 saja yang wajib. 20 yang mustahil, 1 yang harus. Bukan semua. Kalau semua tak terkira, tak terhingga banyaknya, ayalah je dosa belaka, termasuk yang cakap dosa belaka. Tapi yang wajib kita pelajari 20. Kena belajar betul-betul. Udah belajar faham. Udah faham yakin. Udah yakin apa buat? Beramal, bertindak dengannya. Kemudian kembangkan. Udah tahu, ajar orang lain. Paling kurangnya ajar anak kita, ajar isteri kita, ajar keluarga kita. Bukan mesti majlis ilmu macam ni je. Itu ya. Yang wajib. Mujur 20 aja wajib. Kalau 2000, berdosa belaka, termasuk orang cakap berdosa belaka ya. Itu namanya tafsili. Itu dah kita baca dulu. Untuk malam ini kita sambung lagi. Adalah dikehendaki, ni malam ni tajuknya. Adalah dikehendaki dengan mengenal Tuhan itu hendaklah mengetahui 3 perkara. 3 perkara tu nak ada. Iaitu yang pertama i'tiqad yang putus. Yang pertama i'tiqad kita tu putus. Kepercayaan kita putus. Iman kita putus. Apa dia putus? Tetap. Tak berubah-ubah. Tak longgar-longgar. Tak jatuh-jatuh. Tak cicir-cicir. Itu namanya putus. Apa saja berlaku dia tetap beriman. Apa saja keadaan dia tetap imannya tetap kepada Allah Ta'ala. Tak ada kejap-kejap beriman, kejap-kejap edak. Itu tak ada putus namanya. Ini nak putus. Mesti 100% percaya. Itu putus ya.
Iaitu yang pertama i'tiqad yang putus. Yakin betul-betul. Tidak ada syak, tidak ada zan, tidak ada waham. Syak artinya 50% percaya, 50% tak percaya. Itu namanya syak. Ya ke Allah tu ada. Ya ke Allah tu nampak. Ya ke Allah tu dengar. Itu syak. 50% mengatakan ya, 50% mengatakan tidak. Itu syak. Jangan ada. Syak tak boleh. Yang kedua, zon. Zon tu artinya banyak dia percaya tentang Allah. Cuma sikit tak percaya. 80% dia percaya, 20% saja tak percaya. Tak terima juga. Syak pun tak terima, zon pun tak terima. Dia percaya semua. Cuma dia tak percaya ada kebangkitan lepas mati. Tolak. Tak terima lagi. Dia tak percaya bahawa ada syurga, ada neraka. Tolak. Sikit dia tak percaya. Tak boleh. Mesti 100% ya. Zan. Namanya zan. Zan artinya banyak percaya, hanya sikit tak percaya. Yang tiga waham. Waham lagi teruk lah. Waham tu banyak tak percaya, dia hanya sikit saja dia percaya. Dia percaya bahawa Allah tak ada. Yaudah. Sifat-sifat Allah dia tak percaya. Ketiga-tiga ni ditolak. Mesti ada kepercayaan tanpa syak, tanpa zan, tanpa waham. Syak pun tak ada, zan pun tak ada, waham pun tak ada. Maknanya 100%. Sepenuhnya dia percaya, yakin betul-betul. Itu yang pertama tu ya. Yakin betul-betul. Kerana i'tiqadnya tidak putus, seperti ada i'tiqad yang syak, zan atau waham, ada syak, ada zan, ada waham, tak terima ya. Maka tidak dinamakan mengenal. Tak ada namanya kenal ya. Yang kedua, yang dikenalnya tu, yang dia percayanya tu, yang dia yakin tu adalah benda yang betul. Kalau setakat 1% percaya tapi benda yang salah, tak terima. Mesti benda betul. Dia percaya kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui, Allah yang sempurna segala apa yang ada pada Allah Ta'ala. Itu muafakat hati. Muafakat nanti bertepatan dengan yang sebenarnya. Namanya muafakat. Muafakat. Iaitu bersetuju. I'tiqad itu dengan yang sebenarnya. Banyak juga orang percaya, orang Hindu tu tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Tapi yang dia percaya benda yang salah. Tak boleh. Dia percaya Tuhannya namanya Vishnu umpamanya. Dia percaya Tuhannya namanya Rama. Tak boleh. Kerana dia tidak muafakat dengan kebenaran. Itu juga Sikh. Tahu Sikh? Orang Gali tu. Buat kepercayaan apa tu? 100% dia percaya kepada agama dia. Tapi tak terima kerana tak bertepatan, tak muafakat dengan kebenaran. Faham tak? Jadi mesti yang kedua mesti muafakat dengan kebenaran. Yang dia percaya betul-betul hanya kepada Allah. Allah yang mana? Yang sifat-sifat yang kita akan belajar insya-Allah ya. Itu muafakat dengan kebenaran. Bersetuju i'tiqad itu dengan yang sebenarnya. Berbetulan i'tiqad itu dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekarang percaya Islam aja tapi Syiah tak terima. Islam tapi Wahabi tak terima. Islam tapi Mu'tazilah tak terima. Islam tapi Jabariyah tak terima. Mesti bertepatan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa arti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ikut tradisi hidup Nabi, namanya sunnah. Ikut tradisi hidup Nabi. Tu dan jamaah tu kumpulan para sahabat. Jadi dia ikut Nabi dan ikut para sahabat. Sekitar 300 tahun selepas zaman Nabi. Kerana Nabi khabar atau Nabi bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun 1 tahun adalah kurun aku. Artinya 1 tahun terbaik adalah 1 tahun zaman Nabi. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengeringi kurun aku. Artinya 1 tahun lepas itu. Dah 200 tahun lah. 100 tahun zaman Nabi, 100 tahun. Lepas itu 100 tahun lagi. Mengiringi kurun dia. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Artinya 1 tahun lepas itu. 300 tahun tu.
Zaman Nabi 100 tahun, selepas Nabi 100 tahun, selepas itu 1 tahun lagi. Zaman itu dipanggil zaman Salafus Soleh. Ingat tu? Zaman itu namanya apa? Salafus Soleh. Zaman yang dahulu, yang majoriti manusianya soleh-soleh belaka. Itu namanya Salafus Soleh. 300 tahun selepas Nabi. Lepas itu, kita ni bukan 300 tahun dah. 1445 tahun dah selepas Nabi. Bukan lagi Salafus Soleh. Sekarang ni kita panggil Khalafut Soleh. Zaman kemudian yang majoritinya yang jahat-jahat belaka. Yang semayang sikit. Tu yang semayang. Yang tak semayang ramai. Yang faham semayang lagi sikit. Yang betul aja sikit. Yang tak betul aja ramai. Takbir tak betul ramai. Bacaan tak betul ramai. Ngaji tak ada. Itu namanya Khalafut Soleh. Zaman kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh daripada Islam. Akhirnya seorang tak lagi menyebut nama Allah. Ketika itu barulah Israfil tiup sangkakala. Itu namanya Khalafut Soleh. Tapi zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, itu dipanggil Salafus Soleh. Zaman dulu-dulu yang majoritinya baik-baik belaka. Mereka itu sembahyang sunatnya pun paling malas, paling kudi, paling lemah, paling sikit 100 rakaat sehari semalam. Yang sunat aja 100 rakaat sehari semalam. Itu sahabat-sahabat dulu ya. Kita ada 100 rakaat. Angkat tangan saya nak tengok mana orang yang 100 rakaat. 2 rakaat pun payah. Lepas Isyak ni aja tak nak sembahyang. Pada sunat tu cuih je bibi alah sunat ke wajib ni. Tapi zaman sahabat dulu mereka meninggalkan sunat seolah-olah meninggalkan yang wajib. Itu namanya Salafus Soleh. Jadi bertepatan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tiada dinamakan mengenal jika i'tiqad itu tidak berbetulan dengan yang sebenar. Seperti i'tiqad orang Nasrani. Nasrani itu tak betul. Sekarang ni panggil Kristian, lagi tak betul. Mereka mengatakan Tuhan ada 3. Yang pertama Tuhan yang sebenarnya Allah. Yang kedua isteri Allah namanya Maryam. Yang ketiga anak Allah namanya Isa. Itu pahaman orang Kristian. Dia faham dengan Trinity. 3 into 1, 1 into 3. Apa arti saya pun tak tahu. Sedangkan Allah kata apa? Kalau dia mengatakan Allah itu ada 3, kafir jadinya kata Allah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah, kata Allah. Sesungguhnya kafirlah orang yang berkata bahawa Tuhan itu 3 daripada 3. Kafir tu, itu Nasrani. Yahudi juga salah. Tak betul. Malahan Allah murka dengan Yahudi. Itulah kita sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan golongan yang kamu murkai, iaitu Yahudi lah. Allah murka dengan Yahudi. Dan jangan golongan yang sesat, iaitu orang Nasrani. Karena mereka mengatakan Allah itu 3 daripada 3. Yahudi mau bertiga. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Yahudi. Allah murka kepada mereka. Karena mereka itu tak pernah redha dengan Islam. Allah dah kabul dalam Quran dah tahu. Walan tardha an yahudul walan tardha an yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan orang Nasrani itu redha dengan kamu. Walan tardha ankal yahud. Sekali-kali mereka itu tidak redha dengan kamu. Allah guna kalimah lan. Lan tu sampai bila-bila. No way, no hope at all. Ankal yahud walan nasara, dan sekali juga orang Nasrani itu tidak akan redha dengan kamu. Hatta sehingga tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut cara hidup mereka. Itu dua-dua itu sesat dah. Seperti i'tiqad Nasrani dan Yahudi. Yang pertama, yang kedua ya. Yang pertama mesti apa? Putus. Yang kedua mesti bertepatan dengan kebenaran, muafakat.
Yang ketiga, mesti ada dalil. Yang tiga ni mesti ada dalil. Dalil itu artinya bukti. Yang ketiga dengan dalil. Sekalipun dengan dalil ijmali, dalil itu rangkum-rangkum aja. Dia tak detail-detail tak tahu. Cuma dia dalil dia apa? Allah baharu alam ini. Dalil itu aja. Apa dalil wujud? Baharu alam ini. Apa dalil qidam? Baharu alam ini. Apa dalil baqa? Baharu alam ini. Apa dalil mukhalafatuhu lil hawadith? Baharu alam ini. Apa dalil qiyamuhu binafsih? Baharu alam ini. Terima tu. Boleh. Tapi nak tahu apa benda, apa makna yang baharu alam ini tu. Alam ni baru, selain Allah semua baru. Dulu tak ada, sekarang ada. Itu baru alam ni. Allah tak ada apa tu. Allah bukan dulu ada, dulu tak ada, sekarang ada. Itu tak ada balik, tak ada. Allah sentiasa ada, tak pernah tak ada. Itu walaupun dalil itu aja dalilnya, diterimalah. Itu dalil akli. Lebih-lebih lagi kalau dia faham dalil naqli. Dalil naqli itu artinya dalil dari Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lagi diterima ya. Paling komanya dalil ijmali tadi. Sebaliknya jika i'tiqadnya putus serta muafakat dengan sebenar tapi tidak dengan dalil, maka dinamakan taklid. Taklid tu ada ulama mengatakan tak sah lagi. Jangan ada taklid. Taklid tu yang ngekor-ngekor, ikut-ikut, pak turut. Ikut aja. Allah tu ada tak? Ada. Mana tahu? Apa kata ada lah. Mak kata ada lah. Ustaz kata ada. Ustazah kata ada. Itu dalilnya orang. Tak boleh. Paling kurangnya kita baharu alam ini. Alam ni Allah yang menjadikannya. Itu paling kurangnya. Itu dalil ijmali namanya. Nak ada dalil. Tak ada dalil tak boleh. Itu iman taklid. Iman tu ada 5 peringkat tuan-tuan dan perempuan. Hafal ni. Yang pertama iman taklid, iman ngekor-ngekor, iman pak turut. Yang kedua iman ilmu. Yang kedua namanya iman ilmu. Ilmu dah cukup, dah betul. Imannya dah sah, tapi dia hanya tahu tapi tak terasa. Tahu benda tu haram tapi tak terasa haram, lalu dia buat juga. Tahu benda tu wajib, dia tak terasa wajib tapi lalu tinggalkannya. Itu iman ilmu. Yang ketiga iman ayan. Ain ya alif nun, ayan. Itu dah terasa. Itu namanya iman ayan ya. Yang keempat namanya iman haq, iman yang sebenar-benarnya. Iman para sahabat. Yang kelima namanya iman haqiqah. Bukan aqiqah. Aqiqah tu nyembelih lembu. Ini haqiqah. Iman haqiqah itu 5 peringkat iman. Yang kebanyakan manusia hari ini iman ilmu aja. Ilmu ada. Sampai lulus PhD. Tapi masih tergoda dengan tipu daya syaitan. Masih tak buat lagi benda yang wajib. Dah tahu benda wajib tu tak buat juga. Masih buat benda-benda yang haram juga. Kan dia ilmunya ada, dia tahu tapi tak terasa takut. Itu memang ilmu ya. Panjang huraian tu. Baik. Adapun i'tiqad yang tiada putus, artinya dia kejap-kejap percaya, kejap-kejap tidak, itu namanya tiada putus ya. Atau tiada muafakat dengan sebenarnya, putus tapi tak muafakat. Dia percaya betul-betul. Tapi bukan yang percaya itu benda Allah yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya. Bukan Allah yang dipercaya. Dia percaya kepada Rama, percaya kepada Vishnu, percaya kepada Sita Dewi dan sebagainya. Percaya kepada matahari, percaya bahawa Tuhan itu matahari, bahawa Tuhan itu bulan. Itu tak sepakat yang sebenarnya. Maka dengan iktifak ulama, dengan persetujuan semua ulama, menghukumkan kafir, tak terima lagi. Dan i'tiqad orang yang bertaklid, bersalah-salahan ulama padanya. Maka mengikut qaul yang muktamad, orang yang bertaklid itu tidak dihukumkan kafir. Yang final say-nya, orang yang taklid itu tidak dikira kafir. Dengan syarat yang dia ikut itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Walaupun tak ada dalil, tapi Tuhan Allah yang dia ikut betul-betul. Tak ada lain daripada Allah dia tak ikut. Itu taklid ya. Jadi ada yang menerimanya tu. Sedangkan ada ulama mengatakan tak terima, kan? Jika taklidnya itu putus, tetapi dihukumkan dia mukmin yang menderhaka, fasik.
Jika kuasa ia mengadakan dan mendirikan dalil. Dia boleh belajar tapi saja tak nak belajar. Nahin je. Bersalah terus caw balik. Tak nak nunggu orang ngaji. Betul tak tahu. Bila tak tahu mah berdosa lah tu. Kiranya tidak terdaya mendapat dalil kemudian daripada telah belajar dengan sebab bodohnya, maka tiada dihukumkan derhaka. Dia belajar, rajin ngaji, rajin belajar, ada nota, tapi tak dapat juga. Itu dia dah. Kerana dapat tu Allah yang menentukannya. Ya, faham tu Allah yang menentukannya, bukan dia. Dia tak ada kuasa. Tapi kalau dia faham, itu bagus lah. Kalau dia tak faham, belajar juga tapi tak faham, belajar juga tak faham, belajar juga tak faham. Ya. Maka dia tak berdosa lagi. Kerana dia dah usaha. Kerana faham tak faham tu Allah yang menentukannya. Dapat tak dapat tu Allah yang menentukannya, bukan kita. Kita tak ada kuasa menentunya. Adalah makna taklid itu iaitu menerima perkataan orang lain dengan tidak mengetahui dalil. Tak ada bukti. Dalil itu penting bukti. Bila ada bukti baru kita tak boleh nafikan. Dan keterangan. Maka taklid itu terbahagi kepada dua bahagian. Taklid itu ada dua. Yang pertama kepercayaan. Kepercayaan yang pertama taklid jazmi. Taklid jazmi itu artinya kepercayaan itu terlekat betul di mata hatinya dengan teguh dan kuat serta tidak berubah atau terbalik semula jika orang yang diikuti itu terbalik sekalipun. Itu jazmi. Orang tu sudah tak percaya ke Tuhan, dia tetap percaya juga. Dia tak ikut, dia tahu dia benda yang betul, dia ikut betul-betul. Dia tak ada ikut orang, tak ada ikut ustaz, tak ada ikut ustazah, tak ada ikut ayah, tak ada ikut mak dan sebagainya. Artinya kepercayaan itu terlekat betul di mata hatinya dengan teguh dan kuat serta tidak akan berubah atau terbalik semula jika orang yang diikutinya itu terbalik sekalipun. Kalau orang tak ikut, dia tetap percaya dengan apa yang dia percaya juga. Itu jazmi namanya. Maka taklid yang seperti ini, yang seperti itu, di sisi Allah, di sisi ahli sunnah wal jamaah, sah. Maknanya betul tu. Sah imannya kerana ada mempunyai jazam. Jazam tu arti tetap hati itu ya. Jazam. Teguh hati itu. Itu jazam, hati teguh. Yang kedua, kepercayaan yang kedua, taklid yang tiada jazmi. Tak ada jazam. Taklid yang tiada jazam. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Kalau orang yang dia percaya mulia tu dah bertukar sikap, dia pun sama ikut sama. Dia ikut orang saja, bukan ikut kepercayaan sebenarnya. Itu tiada jazam namanya. Artinya menerima perkataan orang lain dengan tiada teguh dan tiada kuat sekiranya orang yang diikuti seperti gurunya, guru-gurunya atau bapanya atau lainnya. Orang tu berubah, dia pun berubah juga. Orang tu tak percaya, dia pun sama tak percaya belakang. Itu dia ikut orang. Itu tak ada jazam namanya. Berubah juga. Orang tu tak percaya, dia pun sama tak percaya belakang. Itu dia ikut orang. Itu tak ada jazam namanya.